ketakutan seorang mukmin daripada terbatal amalan baiknya sedangkan dia tak perasan. Semoga Allah tak batalkan amalan baik kita. Ini antara satu benda yang besar dan ia merupakan satu tanda iman bagi seorang mukmin. Dia takut amalan dia terbatal. Antara salah satu benda yang menyebabkan terbatalnya amalan kita adalah kita syirik. Syirik membatalkan keseluruhan dia. Syirik membatalkan. Ada benda yang lain, ada dosa ini senang untuk terbatal. Tetapi pahala ini dia tak boleh batal melainkan beberapa keadaan. Antara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran adalah orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar bil qawli ka jahri ba'dikum ba'da an tahbata a'malukum. Jangan angkat suara lebih kuat daripada Nabi dan jangan sembang dengan Nabi macam kau sembang dengan orang biasa. Kuat suara dia. An tahbata a'malukum. Semoga Allah nanti kamu buat macam tu, Allah hapuskan amalan baik kamu. Selain daripada kita jaga tentang benda lain, kita kena jaga bahawa semoga Allah tak hapuskan kebaikan yang kita buat. Kita ini memang betul nak masuk ke syurga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu datang melalui kebaikan yang kita lakukan ikhlas kerana Allah. Antara hidup ni, hebat mana pun kita, ke mana pun kita, tahap mana pun kita, gelaran apa pun yang kita buat, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang balik kepada kami sebagaimana kamu didatangkan dalam keadaan berseorangan. Hebat negelaran yang duduk di sini, orang puji, orang kata, orang angkat, orang label, orang berikan. Hakikatnya akhirat esok antara diri ini dengan Allah. Macam mana sekalipun, hebat mana pun kita bercakap, bentanglah apa sahaja sekalipun fakta yang menyebabkan orang terkesima dengan perkataan kita. Bila kita buat, bila kita kritik kerana Allah, kita puji kerana Allah, kita cakap kerana Allah, kita buat kerana Allah, akhir kehidupan ini diri kita sendiri bergantung kepada diri kita untuk bercakap pada Allah. Dan kemuncak kepada yang kita baca ni tuan-tuan, sama ada Quran yang kita perbaiki, kita datang kelas Quran, ada di sini. Kita hafal Quran, kita belajar hadis. Orang cakap sesuatu, kita bukan benda mudah. Apabila kadang-kadang kita ni, orang hari-hari, alhamdulillah, kita kempen untuk orang pastikan perkataan itu daripada Nabi. Orang hantar mesej, orang pada WhatsApp, pada Facebook, kadang-kadang tak terhabis masa kita kerana kita ada kerja yang lain. Benar. Kadang-kadang itu menyebabkan orang lain terasa dengan kita. Tapi kalaulah kita kata, cakap je lah, boleh. Akhir sekali aku buat ini untuk apa? Untuk akhirat. Untuk akhirat. Qad aflaha man tazakka. Berjayalah bagi orang yang mensucikan diri dia. Kita perbetulkan salat kita. Kita bincang di mana letak tangan, bagaimana takbir. Tetapi kadang-kala kita hilang satu essence, iaitu ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita tidak ada perhubungan antara Tuhan yang kita sedang seru. Akhir sekali kita mampu untuk menjaga tindakan kita bertepatan dengan sunnah. Kita hilang sunnah yang sama. Bagaimana seorang hamba berbicara dengan Tuhannya di dalam salat. Di dalam salat. Sebab tu saya teringat antara salah satu perkara yang disebutkan oleh Al-Qaradawi hafizahullah ketika dia ditahan bersama dengan rakan-rakan dan sahabat dia dalam penjara. Dia ditangkap dan mereka duduk
bertahun tak silap saya di dalam penjara kerana dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia kata afdalus salat, sebaik-baik salat dia di dalam hayat dia adalah satu salat maghrib. Mereka tak dibenarkan jamaah. Mereka tak dibenarkan salat jamaah, melainkan satu kali. Dia membaca daripada penghujung surah Ali Imran. Disebutkan bagaimana dia. Sebab itu kenapa Quran ini dia bukan sahaja, ataupun salat dan Quran itu sangat terikat. Bila kita salat dan kita tahu di mana ayat yang kita ingin bacakan, kerana kita sedang berdiri di hadapan Tuhan kita. Sebab itu dalam hadis larang untuk muka kita berpaling ataupun kita meludah ke kanan, ataupun di hadapan kita nak meludah, kita perlu ludah di sebelah kiri. Kerana itu adalah tempat di mana seorang hamba sedang berbicara dengan Tuhan dia. Mungkin orang yang salatnya banyak tetapi tidak ada khusyuk, tidaklah lebih besar daripada seorang yang salat. Sebab tu Arab ni, yang Badui mai datang tadi, dia kekal salat. Mungkin dia dengan Tuhan dia sangat dekat dengan Allah. Dia dengan Allah sangat dekat. Dan kita yang dalam keadaan ini, apabila kita mengharapkan Tuhan kita buat benda ini, bukan sahaja kita cuba untuk berada dalam sunnah, kita ambil sunnah yang lebih besar. Nabi ambil salat sehingga menitis air mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan salatnya itu berkesan dan juga khusyuk kepada Allah.